Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa azka salawatihi wa taslimatihi ala Muhammad ibn Abdullah muallimin nasil khaira al-hadi ila siratil azizil hamid wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Tuan Pengerusi Majlis, organizer masjid negeri, seterusnya kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi alhamdulillah kita bersyukur pada hari ini kerana kita akan mendiskusikan dalam masa beberapa jam tentang puasa dan Ramadan yang melibatkan fadilat juga melibatkan pensyariatan, hukum hakam dan perkara-perkara yang perlu kita mempersiapkan diri menghadapi Ramadan. Dan alhamdulillah kita yakin kita dah tiap-tiap tahun sudah sekian lama berpuasa. Cuma kita mengadakan pengajian sebegini adalah untuk mengingat semula ataupun menambah ilmu yang baru. Mungkin kita keleputan, kemudian kita nak tambah ilmu supaya bertambah keyakinan kita. Yang pertama, bertambah semangat kita. Yang kedua dan yang ketiga, kita masuk insya-Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam masa yang 1 jam dulu sejam setengah dulu, saya diminta mengulas tentang sejarah pensyariatan Ramadan dahulu. Tak begitu kalau ikut jadual macam tu. Nanti slot yang kedua kita akan bincang hukum hakam, dan yang ketiga insya-Allah kita akan buat soal jawab. Dan sekadar mana yang kita boleh jawab, kita jawab. Yang tak boleh, kita tangguh ataupun kita minta tanya kepada mana-mana asatizah yang lain. Jadi Ramadan ini, tuan-tuan dan puan-puan, perkataan asalnya daripada Ramad. Ramad maksud dia musim panas. Sebab di tanah Arab ini bila di musim panas, dia makan masa 16 jam lebih. Bila kita puasa musim panas, daripada 4 pagi subuh sampai dalam 7 lebih. Jadi makan masa hampir 16 jam. Saya pernah 2 kali lah puasa musim panas. Tapi okey je, tak ada apa, duduklah rumah. Tak ada kerja apa dah, tapi boleh pergi kelas, boleh ada pengajian. Mungkin orang bayangkan susah, tapi sebenarnya ialah 4 hingga 6 pagi itu 2 jam saja. Kemudian kalau kita buat aktiviti pengajian, pembacaan, aircon ada satu je. Kalau keluar tu kereta, teksi tak ada aircon, panas. Tapi saya merasakan tak ada problem. Sebab yang berlaku sekarang ni selalunya di overseas dia akan tanya, saya puasa panjang sangat siang. Misalnya di Eropah 20 jam, 20 jam. Tetap kena puasa, tak boleh buka sebab malam masih ada. Malam masih ada. Tak boleh kita maknanya mengambil waktu negara lain yang normal. Tetap kena puasa sebab Tuhan berkata puasa sampai malam. Tsumma atimus shiyama ilal lail. Hendaklah kamu sempurnakan puasa sampai ke malam. Malam ada, tak kira lah malam 30 minit pun kena puasa juga. Tetapi kalau kita tak mampu, faman kana minkum maridan aw ala safar, kalau kita tak mampu berpuasa, kita mengambil hukum orang sakit. Jadi kita berbuka bukan kerana waktu telah masuk, bukan kerana waktu maghrib telah masuk, tetapi kerana seseorang itu tak berkemampuan untuk puasa. Tetapi ia berlainan bila kita interview orang yang duduk di UK dan di Eropah. Ada yang kata biasa aja, saya boleh tahan. Sebab mereka jarak mereka insyak dengan subuh dalam masa yang singkat. Sampai insyak dalam berapa, mungkin sejam gitu, dah waktu subuh. Jadi subuh pukul 2. Buka pukul 10. Kita mungkin kita bayangkan macam tu, tapi tak ada problem. Tak ada problem. Sebab kita dah datangkan kaedah. Yang pertama, wajib puasa. Dan yang kedua, kalau tak larat berbuka. Tapi insya-Allah kalau ada tim sana, orang Islam makin bertambah. Orang Islam di dunia ni makin bertambah, bukan makin berkurang. Di UK saja ada lebih kurang 6 juta. Lebih ramai daripada Negeri Sembilan lagi. Negeri Sembilan ada 9 orang. Sejarah Negeri Sembilan 9 orang kot lah. Lepas tu terbina lah kenapa negeri ramai lah.
Mungkin asal usul Negeri Sembilan itu asal ada 9 orang ada di sini, mungkin pembesar dan sebagainya. Maka dia disebutkan sebagai apa, Negeri Sembilan. Betul ya sejarah tu? Tak betul lah? Kata betul. Saya fikirnya bahasa apa pun Negeri Sembilan. 9 orang. Macam Melaka sebab buah Melaka tu. Kalau Kedah dia ambil daripada bahasa Arab. Kedah sebab dulu sultan-sultan dulu dia belajar bahasa Arab. Macam Sultan Abdul Hamid, dia memang belajar kitab Arab. Sebab tu orang Cina dulu walaupun mereka tak Islam, mereka gantung gambar Sultan Abdul Hamid. Dia kata ada keramat. Jadi dinamakan Kedah. Kedah ni maksudnya bekas air. Kedah tu tadahan air. Jadi dia ada di sebelahnya. Tapi tak tahu Negeri Sembilan. Sebab apa Negeri Sembilan? Sembilan daerah. Makna saya salah. Baik. Jadi banyak buku-buku yang kita boleh rujuk, tapi saya ada cadangan buku untuk tuan-tuan dan puan-puan. Ini buku ni dia menceritakan lengkap tentang semua bulan-bulan Islam. 12 bulan. Ini kita telaga baru siap 10 hari. Jadi siapa yang nak tahu lebih nanti boleh buka dalam ni. Buku ni asal bahasa Arab. Kami terjemah dalam tempoh setahun. Jadi tempat macam inilah 500 muka surat. Kalau siapa ada buku ni, insya-Allah dia boleh tengok pelbagai amalan-amalan khususnya di bulan Syaban dan di bulan Ramadan. Itu sebagai untuk kita tahu kelebihannya. Jadi musim panas ini menyebabkan kita diuji. Panas, kita nak uji kulit, kita guna api. Kita nak uji emas pun guna api. Jadi Ramadan ini satu bulan yang seolah-olah menggambarkan bulan ujian. Tak boleh kita kata mana dia kenapalah teruk sangat. Memang macam itu. Memang kita akan menghadapi ujian yang besar, iaitu ujian hawa nafsu. Sekarang ni tengok seronok, alhamdulillah, perempuan di mana pun ramai lah, saya kata apa. Laki ni masya-Allah. Dia hantar wakil. Dia macam tu. Dia tak perlu ramai-ramai, hantar isteri akan cerita habis di rumah. Betul tak? Hantar suami belum tentu cerita di rumah lagi. Jadi kita hantar orang perempuan. Tapi umur bayar saya rasa dalam 30-an ke atas. Kalau 30 ke bawah tak ada. Ada, alhamdulillah. Jadi Ramadan itu kataan daripada musim panas yang membawa erti kepada ujian. Tapi ujian sebenarnya dia nak membersihkan hawa nafsu kita. Sebab yang paling besar ujian selain daripada syaitan ni dia on off. Bulan puasa dia tak kacau kita, tapi yang tinggal adalah aslul al-a'da, musuh kita yang paling ketat ialah hawa nafsu kita sendiri. Sebab itu datang Ramadan, dia nak kontrol nafsu kita yang nak makan, nak tidur, nak apa, semua benda-benda yang berbentuk rehat. Istilah rehat ini, nak rehat bentuk makan, tidur, tak nak bekerja, itu dinamakan sebagai hawa nafsu. Sebab itu Ramadan dia ada macam-macam aktiviti, tilawatul Quran, kemudian tarawih, kerana dia nak kontrol hawa nafsu kita. Kerana hawa nafsu kita ini selalunya membawa kepada kerehatan, dan kerehatan membawa kepada penyesalan. Dia punya sifir dia begitu. Maksud dia nafsu membawa kepada kerehatan. Kita rehat, tak nak bangun subuh, tak nak belajar, tak nak buat baik. Relax je, santai aja. Kalau makan pun nak tambah. Jadi datang puasa ini, dia nak kontrol nafsu kita. Bila kita nak makan, tak boleh. Nak tidur, tak digalakkan. Sebab kita dah ada aktiviti yang begitu banyak. Tidur ibadat, tetapi bukan tidur sampai sepanjang hari. Ada orang bulan puasa dia jadikan satu hari sebagai medan tidurnya. Dia bangun waktu mana? Waktu buka puasa. Dan itu wujud. Sedangkan sebenarnya bila kita dah sahur, kita ada tenaga yang disimpan. Sebab bila kita puasa, kita rasa macam badan kita rasa lebih bertenaga. Kerana perut kita rehat. Kalau kita buka puasa, kita mampu. Tapi bila kita buka puasa, kita terlebih pula. Terlajak lari sikit. Jadi kita tidur juga selepas maghrib sebab kita makan terlampau banyak. Itu problemnya. Jadi puasa ni datang untuk memberi kita ujian. Gambarannya begitu. Dan puasa, ia bukan secara umumnya, bukan Ramadan. Puasa, gambaran umumnya adalah benda yang disyariatkan sebelum kita lagi. Ia merupakan pensyariatan sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk kita mencapai takwa, iaitu kita dapat mengelak daripada azab api neraka Allah.
Dan takwa juga boleh didefinisikan sebagai boleh mengelak daripada penyakit. Sebab takwa asal usulnya daripada kita pencegahan. Mana mengelak, benteng. Dan kita melihat puasa telah dibuktikan secara saintifiknya boleh mengelak daripada penyakit. Kalau kita nak buat surgery pun, kita kena puasa. Kalau kita nak cek gula pun, kita kena puasa. Kita nak buat apa pun kena puasa. Sebab itu ada hadis yang sahih tapi maknanya sahih. Hadis dhaif tapi maknanya sahih. Sumu tasihhu. Puasalah kamu akan dapat kesihatan. Walaupun hadis ini dhaif tetapi maknanya tidak bercanggah dengan makna perubatan. Di mana puasa menjadi satu asas kepada rawatan yang begitu banyak. Sehingga sebahagian doktor kata kalau nak rawat kencing manis pun dengan kuat berpuasa boleh merawat penyakit kencing manis. Dan ada, saya dengar daripada seorang pakar, seorang doktor di Johor, dia kata kawan dia puasa sampai sekarang ni. Sebab masa tu dia kencing manis, dah tak ada kencing manis. Sebab dia beriltizam dengan puasa-puasa sunat. Cuma kita lah pagi-pagi tengok, dah tengok cokria dah, tengok nasi lemak, semua sarapan dah. Dah sarapan dah. Jadi bila kita tengok makanan sedap, tak makan rugi pula. Itu muskilahnya. Tapi kita melihat subhanallah orang yang selalu berpuasa mengurangkan kolesterol, mengurangkan makna dia kadar tinggi gula dan sebagainya. Dan ini yang disebut sebagai takwa. Maknanya boleh mengelak kita daripada penyakit, bukan sekadar mengelak kita daripada api neraka Allah, tapi poin yang keduanya boleh mengelak daripada penyakit. Dan yang ketiga, boleh mengelak daripada kemiskinan. Boleh mengelak daripada kemiskinan. Orang yang berpuasa sudah tentu dia menabung. Dia tak makan tengah hari. Coba kita bayangkan, tengah hari kita makan sehari RM10. Betul tak? Sekarang ni lah sebab kos tinggi. Nak tambah lagi air dan sebagainya. Ataupun RM7-8. Kalau di Kuala Lumpur macam itulah. Nak cari RM3 tak jumpa lah. Kalau di sini ada kot RM3. Cukup RM3. Ada? Dengan 9 dah lah. Oh, nak kena pindah tengah hari makan sini. Tapi kos minyak pula. Jadi bila kita menyimpan kos tengah hari itu, cuba kita bayangkan kalau RM5 sehari kita kumpul, dah sebulan berapa? Telah mencapai mungkin sampai RM200. RM200 itu banyak lah. Sebab itu Christian moment bila dia nak derma wang kepada Aceh, dia minta dia punya penganut Christian moment ini berpuasa tengah hari, hari Khamis. Bukan puasa sebenarnya hari, tengah hari. Dia dapat kumpul hampir $2-3 juta dengan berpuasa. Kita ni kalau dapat program, kita kumpul orang yang berpuasa, duit tengah hari, kita ambil, boleh dapat beribu-ribu. Kalau kita buat bancaan lah, okey, kawasan Seremban ini berapa ramai orang puasa? 1,000. Kita ambil RM10 dia tengah hari tu, dia bagi hari tu je, dah dapat RM10,000 dah. Sebab itu kajian menunjukkan puasa saja boleh menyebabkan ekonomi kita bertambah. Orang miskin dapat rasa zakat fitrah. Kutipan zakat fitrah saja berapa? Siapa yang ada kerja jawab zakat tak? Berapa? Dengan 9 RM6. 6,5. Cuba katalah rakyat dengan 9 ada 1 juta. Tak sampai 1 juta kan? 500,000 ada. 500,000. Boleh 500,000. 500,000 kali RM6. Dah berapa? Maknanya dengan adanya bulan Ramadan ini, subhanallah, peningkatan ekonomi dah ada. Cuba bayangkan tak ada zakat fitrah. Macam mana kita tengok sumbangan untuk orang-orang Islam. Itu baru zakat fitrah, belum lagi sedekah orang bagi. Maknanya di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, kadar peningkatan ekonomi boleh berlaku. Yang tak wujudnya di dalam syariat agama lain. Dan kita tak perasan. Dan orang buat research. Kalau kita lah meneruskan puasa sunat Isnin Khamis, lagi jimat duit kita. Makna dia, tengah hari, tengok mana yang nasi, puasa bang. Nak beli gelang. Nak beli gelang tak perlu. Tak perlu melabur, cuba puasa tengok. Tengah hari, Isnin Khamis, Masya Allah, cukup setahun dah boleh beli. Paling kurang Zulian, macam tu.
RM250 tak apalah Zulian pun. Janji warna emas. Dan terbukti. Ramai student-student kalau overseas tak ada duit, mereka buat apa? Buat puasa. Itu bagi pengalaman student. Kalau di dalam negeri pun macam tu. Isnin Khamis puasa. Maknanya di situ ada penabungan. Sebab itu ada seorang buat kajian tentang puasa dan kesan terhadap ekonomi. Ada dalam ekonomi kita. Tetapi kadang-kadang kita tak nampak puasa itu memberi kesan kepada ekonomi kita. Dan itu di antara pengertian takwa. Pengertian takwa. Takwa kita dapat mengelak daripada kemiskinan. Dan yang keempat, makna yang keempat yang kita boleh berikan ialah dapat mengelak daripada hati yang keras. Hati yang keras ini memang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua puan-puan ni saya hasil daripada tadabbur. Maksudnya tadabbur ni saya fikir. Dan tuan-tuan boleh catat sebagai satu inspirasi kepada kita. Kita tengok bila kita puasa kita capai ada 4 benda ni. Ekonomi, di sudut akhirat kita, kemudian di sudut kesihatan kita cek nanti gula kita turun tak. Dan kita bertambah yakin dengan puasa kita. Kita bagi tahu kepada sahabat kita orang Islam, kami puasa masya-Allah dapat 4 kelebihan. Dan yang keempatnya orang yang hati keras. Nabi sebut innal quluba tasda'u kama sada'al hadid. Hati ini akan menjadi keras seperti kerasnya besi, dia sikit-sikit. Sebab apa? Bila kita tak sebut nama Allah dan kita tidak berzikir, hati ini akan keras. Dengan perkataan-perkataan tidak elok, hati ini satu benda yang maknawi. Keras maksudnya dia suka nak menerima cahaya Allah. Sebab cahaya Allah ini dia sampai kepada hati. Bila dia keras, dia pantul balik. Tak mendapat cahaya. Sebab wa inna minal hijarati, hati ini kata Allah Subhanahu taala lebih keras daripada hati au asyaddu qaswah. Ada hati ini dia seperti batu, bahkan asyaddu qaswah, lebih keras daripada batu. Takbir itu bukan dalam badan kita, hati itu hati yang kita perlu untuk tenaga kita, itu hati lain. Hati yang ini yang dimaksudkan sebagai tempat Allah memandang kita. Dan dia berada di tengah-tengah anggota kita. Tapi tak nampak, dia tak nampak. Kalau kita buat sejeri pun tak akan nampak benda tersebut. Tapi kekerasannya sampai dia tidak sanggup menerima hidayat seperti hati-hati orang munafik. Fi qulubihim marad. Dalam hati mereka ada penyakit. Ada setengah orang terjemah hati dalam Quran itu jantung, bukan jantung. Walaupun bahasa Arab disebut al-qalbu itu jantung, tetapi bahasa Al-Quran al-qalbu ataupun bahasa hadis bukan dimaksudkan jantung. Ia merupakan benda maknawi. Maksud maknawinya 5 panca indera kita tak dapat nak kesan. Tak akan nampak. Jadi kita beriman dengan kewujudan hati kita. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajilauha zikrullah. Maka untuk melembutkan hati ini dengan kita banyak berzikir. Dan kita yakin di bulan Ramadan ini subhanallah orang dah mula baca Al-Quran. Betul tak? Tadarus. Dia punya auranya, power of Ramadan itu sangat kuat. Kalau bulan biasa digalakkan juga tadarus. Tetapi kenapa tidak berlaku tadarus? Betul tak? Habis Aisyah kita cabut lari. Tetapi di bulan puasa habis Aisyah tak balik lagi. Di rumah ada tadarus, di pejabat pun buat tadarus. Maknanya di bulan Ramadan subhanallah Allah Taala lembutkan hati kita. Yang sedekah makin ramai. Saya tanya semalam masjid di Petaling Jaya, dah berapa dah dapat? Dah dapat 50,000 dah. Baru bulan Syaban. Maknanya kalau tak ada puasa, orang pun nak derma, mungkin kurang. Dengar saja bulan puasa, subhanallah hati orang dah lembut. Kita pun dah tanya, ada orang miskin mana-mana tak? Kita nak pergi cari orang miskin. Kita pun tak tahu kenapa di bulan puasa otak kita macam tu. Nak hati jadi lembut. Mak ayah kita pun tak apa. Bulan 30 hari ni kita makan semua sedap-sedap. Kalau tak, seminggu sekali ayam. Saya tanya dulu, kami kalau di rumah begitulah. Ayam ni seminggu sekali je. Yang lain ikan temenung. Tahu ikan temenung? Ikan kembung. Sebab di Kedah tu ikan tu hanya temenung, ditabur ikan temenung. Duduk saja. Jadi itu ikan kembung. Hari-hari bagi ikan kembung. Tukarlah gulai, sambal, macam itulah.
Tapi kalau hari Jumaat, kita kedai Jumaat, kita makan sambal ayam. Tapi bulan puasa, ikan kembung tu sebelah aja. Tapi mana dia? Heran, rezeki ada. Yang kita heran pasal apa? Bulan puasa je makan hari sedap. Dan kadang-kadang orang main hantar pula. Bagi udang lah, bagi macam-macam. Di bulan lain orang tak hantar pun. Jadi kita makan ikan begitu. Makna bulan puasa, hati orang mula dah lembut. Jadi kita melihat makna la'allakum tattaqun itu memberi erti yang sangat luas. Dan kita boleh audit diri kita. Kita capai tak makna? Sebab selalunya kita membahaskan takwa dari sudut dekat dengan Tuhan saja. Makna dia agar kamu bertakwa. Tak, kita luaskan makna takwa ni kepada ekonominya, kepada kesehatannya, kepada hubungan dengan Allah Azza wa Jalla dan prestasi hati dalaman kita. Sebab kalau kita tengok masyakil, problem yang berlaku dalam negara kita ataupun mana-mana negara, kesemuanya masalah hati. Kesemuanya masalah ego. Masalah takabur, masalah ujub, masalah sombong. Dan kesemuanya tempatnya dalam hati kita. Datang bulan puasa melembutkan hati orang yang keras. Dan itu pentarbiahan yang sangat luar biasa. Itu di antara makna-makna puasa secara umumnya. Kemudian datang bulan Ramadan disyariatkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada permulaan hijrah. Yang anehnya dulu di zaman Rasulullah puasa setiap bulan 3 hari. Ayyaman ma'dudah. Dan puasa di zaman tersebut dahsyat. Allah Subhanahu wa taala di zaman tersebut memfardukan puasa ke atas umat Islam dan mereka ini kalau tertidur dah tak boleh makan. Misalnya kita lepas maghrib tidur. Kemudian kita bangun pukul 12, dah tak boleh makan dah. Dia tak disyaratkan macam tu. Jadi Sayyidina Umar satu ketika ada seorang sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Umar sendiri, mereka ni tertidur. Bila tertidur mereka setubuh isteri dia pun bangun, tak sedar. Dan benda itu berlaku pada Sayyidina Umar Ibn Khattab dan sahabat yang lain. Dia balik penat, bangun-bangun maghrib dah. Bila bangun maghrib tak boleh nak buka puasa. Mula-mula macam tu. Esok pun macam tu juga. Itu sejarah dia tu, seperti yang diceritakan oleh Imam Ibn Kathir dalam tafsir Ibn Kathir. Jadi bebanan yang dihadapi oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permulaan Ramadan mereka menghadapi kesulitan yang besar. Maka diringankan kepada kita dengan turunnya ayat kulu washrabu. Makan dan minumlah sampai ke subuh. Berita itu menggembirakan para sahabat. Tidak, maknanya kalau tertidur waktu malam ni kena jaga ni. Tak boleh nak makan dah. Subuh tak masuk lagi. Cuba bayangkan musim panas. Kita alhamdulillah aircon zaman kita ni jaranglah rumah tak ada aircon, betul tak? Paling kurang bilik mak ayah tu ada pasang tu aircon. Ataupun kipas, 2-3 kipas. Jadi kita tengok para sahabat berlaku benda yang menyulitkan mereka sehingga mereka mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun tak boleh nak kata apa, ini undang-undang Allah. Nabi tidak akan mensyariatkan melainkan benda yang diizinkan oleh Allah. Ma yakunu li an ubaddila min tilqa'i nafsi. Aku tak boleh nak ubah undang-undang Tuhan daripada diri sendiri. Tunggulah sampai wahyu turun. Dan ini kita melihat sejarah ini menunjukkan betapa sayangnya Allah kepada kita. Karena permulaan puasa ini dengan penuh kepedihan. Sebab nama pun Ramadan. Maka dihadiahkan kepada kita bulan Ramadan yang sangat luar biasa. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan 30 juzuk Al-Quran ini. Al-Quran ini dia bukan jenis, dia berlaku sejuzuk yang kita faham itu. Turun sikit itu Al-Quran. Tak, itu penurunan daripada langit ke bumi. Tapi Al-Quran itu kalam Allah yang memang lengkap. Jadi Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah ke langit 30 juzuk lengkap pada bulan Ramadan. Kemudian dari langit itulah diturunkan ke bumi secara
berperingkat-peringkat selama 23 tahun. Sebab ada orang faham masuk Quran ni sikit-sikit tu. Al-Quran lengkap. Kerana dia dalam kalam Allah Subhanahu wa taala. Dia lengkap. Tetapi untuk turun dari langit itu ke bumi mengambil masa 23 tahun. Tetapi 30 juzuk Al-Quran itu diturunkan ke semuanya di bulan Ramadan dari Lauh Mahfuz ke langit yang dinamakan sebagai Baitul Izzah. Maka bulan Ramadan ini bulan Al-Quran diturunkan, bulan yang sangat mulia yang menyebabkan ia dinamakan sebagai bulan Al-Quran. Subhanallah. Dan digalakkan kita membaca Al-Quran kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertadarus Al-Quran dengan Jibril setiap kali bulan Ramadan. Maka digalakkan kita tadarus dengan kita mengenal erti-erti makna Al-Quranil Majid. Maka Ramadan ini telah membatalkan puasa bulanan-bulanan yang diwajibkan sebelum orang terdahulu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Pada hari-hari yang tertentu. Sebagian ulama kata 3 hari dalam sebulan. Maka 3 kali 12 36 hari. Dipendekkan 36 hari menjadi 29 hari ataupun 30 hari. Tetapi pahalanya subhanallah lebih besar daripada pahala orang-orang terdahulu. Sebab Allah berfirman dalam hadis kursi, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa itu milik aku. Maknanya kalau ibadat-ibadat yang lain digandakan sampai 700 kali ganda. Di bulan-bulan yang lain. Puasa yang sembahyang yang lain ataupun ibadat yang lain sampai 700 kali ganda. Tetapi puasa tak tahu banyak mana. As-sawmu li kata Allah Subhanahu wa taala. Maknanya boleh sejuta, boleh tak tahu nak kata banyak mana yang Allah berikan kepada kita. Sebab itu puasa adalah satu benda yang luar biasa pada bulannya, pada pensyariatan puasa itu sendiri, pada siangnya, pada malamnya. Penuh dengan keberkatan. Kerana di malamnya diadakan yang dinamakan sebagai salatul tarawih, sembahyang yang merehatkan kita. Mayang 2 rakaat rehat, mayang 2 rakaat rehat. Cuma kita rehat yang keempat. Lepas itu ada tazkirah sikit, tak apalah rehat dengan tazkirah. Habis tarawih 8, sini 28. 8, 20 cabut lari. Jadi 8 saja. Habis 8 moreh pula. Rehat lagi. Tapi sunatnya buat 20. Sunatnya buat 20. Habis katalah imam dah habis, nanti kita akan bicarakan, habis imam dah habis solat witir 3, kita sambung lagi buat tambah lagi orang kata apa 12 lagi. Buat kata di masjid 4, di rumah buat lagi. Eloknya begitu sebab Nabi bersabda, man qama Ramadan, yang menghidupkan Ramadan, yang menghidupkan malam Ramadan. Jadi 20 itu lebih orang kata apa, merealisasikan makna menghidupkan malam-malam Ramadan. Tetapi tak salah pun, tak wajib. 8 pun tak wajib. Jadi semua sebahagian ulama kata kalau buat 8, buat 20, terutamanya di dalam mazhab Syafi'i, 20 itu lebih afdal. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, tarawih itu 20. Tarawih itu adalah 20. 8 ni mazhab kita. Mazhab Malaysia lah. Tapi ada sandarannya daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti disebut oleh Zarqani dalam syarah Muwatta dan juga pendapat sebagian ulama Hanafi. Maknanya yang kita amal sekarang ni 8 adalah mazhab Hanafi, sebagian ulama Hanafi. Dan bertepatan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebanyak 8 rakaat. Tapi kalau mazhab Syafi'i secara teksnya, secara mazhabnya adalah 20. Tetapi kita tengok 20 cabut lari. Jadi kita tak apalah. Di Malaysia, kita melihat ulama-ulama kita semua fatwa 8. Cuma macam negeri Pahang, dia suruh masjid-masjid buat 20. Kerana dia nak ikut sungguh mazhab Syafi'i. Tapi kita, saya rasa kalau buat 20 macam tu, mesti masjid ni kurang. Masjid sana penuh. Kenapa? 8. Jadi yang 8 tu yang penuh. Cuma saya galakkan secara individu sebab pahala banyak. Sembahyang sunat di bulan Ramadan seperti kita buat benda yang wajib.
Maknanya kalau kita ni banyak qada-qada yang lampau tu, insya-Allah dengan memperbanyakkan tarawih, mudah-mudahan dapat menampung yang kita tinggal sembahyang lama-lama kita. Sebab dalam hadis yang sahih, di hari kiamat Allah kata kepada hamba-hambanya yang sembahyang fardunya kurang, tengok daripada sembahyang sunat dia, ada tak yang dia buat? Kalau ada, kita tampung semula. Kita ada panggil apa? Combine. Jadi terselamat daripada azab api neraka Allah. Jadi jangan kita bergaduh. Di Malaysia ni bincang apa bergaduh. Nak buat 8-8 seperti mana majoriti negeri-negeri di Malaysia. Nak buat 20 buat, tetapi di apa dia masjid ni ikut dia punya keputusan imam lah. Imam sini buat 8, maka buat 8. Tetapi taklah menghalang habis sembahyang witir ataupun masa orang tu buat witir kita buat tarawih. Boleh orang tarawih ikut witir, tak ada masalah. Kita tak buat lagi apa nama dia witir. Kita buat tarawih. Maknanya dia bangun tarawih yang kedua, 2 rakaat. Kita niat tarawih, kita dapat 10. Dia buat 1, kita niat tarawih. Bila imam bagi salam, kita bangun. Dia dah dapat 12. Tinggal 8 lagi. Jadi itu benda-benda yang mungkin kita boleh tambah pengetahuan kita pada hari ini. Jadi itu di antara gambaran bulan Ramadan secara ringkasnya yang menjadikan kita nak berlumba. Sebab pahala Tuhan tak sebut 700 kali ganda, 10 kali ganda seperti disebutkan dalam hadis yang lain. Siapa yang buat baik, man jaa bis hasanatin falahu asyru amsalihha. Siapa yang buat baik, Allah akan gandakan 10 kali ganda. Tetapi dalam puasa dikhususkan, ini hak aku, wa ana ajzi bih, saya akan balas. Bayangkan kalau kita derma sedikit kurma, kita bagi sedikit, khususnya kepada pelajar-pelajar. Tuan-tuan dan puan-puan, pelajar-pelajar, mungkin sekolah agama, mungkin pelajar-pelajar universiti, college. Kadang-kadang mereka tak ada duit nak makan. Betul. Kita pergi cari. Kita dah makan, Masya Allah, dah banyak dah. Dah sampai 30 penyakit ada dalam badan kita. Macam-macam penyakit dah. Bagilah penyakit itu ke orang pula. Bagi mereka rasa sakit pula. Asyik kita aja makan banyak, bagi orang lain makan banyak pula. Jadi sama-sama sakit. Dan disebutkan dalam kitab ini, Lataiful Minan, kitab Ibn Rajab dalam bahasa Arab ni ada terjemahan dia. Lataiful Ma'arif, memberi makanan kepada orang miskin sama dengan haji umrah sunat. Kita bagi sedekah kepada orang miskin, makan mereka, minum mereka, sama dengan haji sunat, sama dengan umrah sunat bulan Ramadan. Bahkan kata Imam Ghazali, bagi makan kepada orang miskin lebih afdal daripada haji sunat. Cuba kita bayangkan 30 hari kita cari 2-3 orang miskin. Tak perlu kita buat apa yang kita mampu. Kita bagi dia RM5. RM5 tu kalau student dapat RM5, beli nasi ayam 2 bungkus. Saya dulu student, Allahu Akbar. Kami kalau di bulan puasa, kita pergi masjid di Mesir. Di Mesir ni masjid dia mewah, orang kaya akan derma. Makan macam-macam, spaghetti, ada ayam, ada kambing ada. Jadi 30 hari kita jimat duit. Save duit kita. Bolehlah beli baju raya, contoh dia. Kalau kita buat macam tu, katalah kita bajet 5 kali 30 hari, RM150. Kita bagi kepada seorang student ni, makcik bagi, pakcik bagi RM150. Makanlah untuk buka puasa. Pahala kita subhanallah berkembang. Dan ini di antara perkara-perkara yang luar biasa. Sebab itu kita katakan bulan Ramadan ini mudah-mudahan Allah sampaikan, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Sebab ada berapa hari lagi? Hari ini dah 15 hari bulan. Kita puasa insya-Allah 6 hari bulan. Ada lebih kurang 15 campur 6, 21 hari lagi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Tak payahlah berhenti naik motor, bawa motor juga. Tak naik motor pasal apa? Takut accident. Naik tak apa. Tapi biar Allah sampaikan, sebab para salafun salih dahulunya mereka hebat. Nak sambut Ramadan tu 6 bulan dah berdoa. 6 bulan mana dia bulan berapa? Ini bulan nak masuk bulan 6, bulan 12 dah berdoa dah. Supaya Allah sampaikan mereka ke dalam Ramadan. Sebab mereka ni nanti kita cerita kelebihan Ramadan yang dibuat oleh salafun salih. Sampai Imam Syirbini bila masuk bulan Ramadan meninggalkan keluarga dia. Dia duduk iktikaf sebulan di masjid. Maka dia akan jumpa kawan-kawan dia mengucapkan selamat tinggal. Nanti kita raya kita jumpa balik.
Subhanallah, kita bulan puasa tu lah kita nak shopping. Kita punya kehidupan bukan salah pun, tetapi tak macam orang dulu lah tu cerita dia tu lah. Orang dulu kehidupan mereka 30 hari tu duit dah simpan dah untuk buat ibadat. Kita di bulan puasa tak apa, kita cari duit sebab bulan puasa lah yang paling laris. Jual apa pun, jual keria pun boleh hidup lah 2-3 bulan. Semua cucur orang beli. Orang kena sebut cucuk. Kalau orang Negeri Sembilan saya belajar jugalah. Nasi lomak. Bahasa dia. Saya dengar radio Negeri Sembilan tu tapi duk belajar tak boleh pasal apa tau. Sebab dia kena ikut tajwid dia je, susah kat tajwid Negeri Sembilan ni rasa apa dia ponah. Susah tu. Tu nak kena. Saya rasa kena duduk 6 bulan kat sini. Tak laki betul-betul. Duduk di warung-warung keluar betul boleh cakap Negeri Sembilan dah. Radio dia pun saya pun tak dapat nak tangkap. Saya cakap apa pun tak tahulah. Tengok orang gelak lah itu dia. Jadi kita tengok di situ kita boleh buat. Tapi kita mungkin tak sampai tahap Imam Syarbini sebulan duduk di masjid. Tapi kita datang-datanglah masjid. Orang perempuan pun datang-datang masjid. Walaupun dalam hadis sebut orang perempuan sembahyang afdal di rumah, tetapi itu secara umum dia. Di bulan puasa kita iktikaf di masjid. Misalnya mungkin di sini banyak suri rumah. Di sini banyak suri rumah kan? Kita habis di masjid subuh, kita duduk di sini sampai waktu duha. Kita sembahyang duha. Pahala dia sangat besar. Sebab di bulan ini kita buat apa pun besar. Tambah kita duduk di masjid lagi besar. Jadi tak apa minta izin kat suami kata nak duduk dalam pukul 7 sampai pukul 8 je. Nanti saya balik rumah. Karena kelebihannya. Di rumah pun dapat pahala, cuma kelebihan di masjid ni sangat besar. Sebab itu kita melihat di bulan puasa ini kita perlu mengejar seperti mana yang dibab oleh salafun salih. Kita mesti mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sampaikan dan lengkapkan 30 Ramadan kita. Itu yang kita minta. Karena ia adalah satu benda yang sangat rahsia hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disebut sejarah di bulan Ramadan. Secara ringkasnya yang diceritakan oleh Ibnu Katsir. Jadi maknanya di sana ada perbezaan puasa Ramadan dengan puasa. Puasa ini disyariatkan kepada semua para anbiya sebelum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikhaskan puasa namanya puasa Ramadan, tetapi diringkaskan daripada 36 hari kepada 30 atau 29 hari. Dan itu kelebihan yang sangat luar biasa. Dan puasa ini kalau mengikut pandangan ulama, ia adalah satu perkara ibadat yang mengumpulkan banyak benda. Makna di situ ada sembahyang, di situ ada pembaca Quran, di situ ada kepelbagaian yang kita boleh melakukan aktiviti. Di situ kita melihat kepada permulaan Ramadan kita. Kemudian kita masuk ke dalam pembicaraan nanti yang kedua. Ibadat amalan yang dianjurkan dalam bulan Ramadan. Kalau kita membaca kitab-kitab fiqh ataupun kitab-kitab hadis seperti Sahih Ibnu Hibban, kita akan melihat banyak fadilat-fadilat yang disebut dalam kitab ataupun dalam hadis, terutamanya ibadat sedekah. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan dia baginda lebih pemurah daripada angin yang diutuskan. Maknanya masa bulan itu dia sangat pemurah. Daripada yang disebut sebagai ar-rihul mursalah. Kalau angin ni kalau dia sampai, semua orang kena. Tak ada saya kena, tak kena angin, tak kena. Saya seorang kena, tak ada. Semua kena angin. Begitu yang ibadat yang sangat besar sehingga diibaratkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih pemurah daripada angin. Poin dia, sedekah ini makna dia apa? Yang pertama, sedekah daripada umumnya adalah daripada perkataan jujur. Daripada as-sidq, sadaqah. Maknanya sedekah ini menggambarkan kejujuran kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran asas kepada orang yang berjaya, yang pertama beriman dengan ghaib, kemudian yaqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Rezeki sebahagian daripada hartanya dia infakkan.
sehingga menunjukkan integriti imannya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada as-sidq. Jadi orang yang bersedekah khususnya di bulan Ramadan telah menunjukkan keimanannya yang betul. Maka ini kita tengok, kalau kita tengok dalam hadis-hadis di bulan Ramadan ini diceritakan oleh Ibn Hibban terlampau banyak. Di antaranya yang saya sebutkan tadi adalah sedekah. Dan ada hadis yang disebutkan di sini tentang mana dia? Kelebihan sendiri. Ada syurga, fil jannati babun yuqalu lahu rayyan u'idda lis-sha'imin fa idza dakhala ukhrahum ughliqa. Di dalam syurga nanti ada pintu yang dinamakan sebagai rayyan yang Allah khususkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk orang yang rajin berpuasa. Jadi bila semua orang puasa masuk, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditutup pintu tersebut. Begitu juga bau kita. Walaupun bau itu agak busuk, tapi saya mendengar sebahagian doktor kata itulah proses yang menunjukkan kesihatan bau tersebut. Iaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, wala khalufu fahmi shaim atyabu indallah min rihil miski. Khaluf masuk bau mulut di waktu petang, fahmi shaim, mulut orang yang berpuasa di sisi Allah sangat wangi daripada kasturi. Cuma perbahasannya, orang akan bertanya kepada kita, Ustaz, saya nak pergi meeting, takkan mulut saya busuk? Ustaz, saya nak ceramah, takkan mulut saya busuk? Ustaz, saya ada suami saya tak boleh berbusuk lah. Dia suruh saya gosok gigi. Boleh tak kita gosok gigi? Sedangkan kata Imam Syafi'i makruh kalau kita gosok gigi selepas waktu tengah hari. Saya mengkaji perbahasan ini dan saya melihat makruh itu sekiranya tak ada sebab. Makna maksud daripada Imam Syafi'i tak ada sebab apa? Kita bersendirian. Kita tak berjumpa dengan orang, kita tak ada suami, kita tak ceramah, kita tak meeting. Ketika itu makruh. Sebab kita hanya bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah suka bau tu. Allah suka bau tu. Tapi kalau kita jumpa orang ramai dan itu boleh menjatuhkan imej kita, bau siapa yang busuk sangat ni. Ketika itu makruh itu hilang. Saya ada buat tulisan tersebut, saya dah letak kat mana tulisan tersebut. Saya buat research berdasarkan sebab isu ini isu yang ramai orang bergaduh. Sebab dia kata Imam Syafi'i kata makruh gosok gigi selepas waktu zuhur. Saya katakan kita kena cek dulu apa maksud Imam Syafi'i. Tak boleh kita pergi hentam begitu. Sebab imam ini imam yang besar, seorang ulama yang besar, imam mujtahid. Jadi bila saya menganalisa teks dia dalam kitab kita dah mendapati dia hanya membahaskan hukum asli. Maknanya dia hukum ini tak melibatkan keadaan yang lain. Maknanya kita bersendirian. Kita etikah di masjid, kita tak bercampur dengan orang. Tapi bila kita bercampur dengan orang, sudah pasti dia akan mengganggu. Sudah pasti dia ada satu benda pandangan orang terhadap kita. Maka di situ kita melihat tidak salah bagi seseorang yang mempunyai hubungan-hubungan yang kita sebutkan tadi, problem-problem yang dia ada dengan orang dan sebagainya, yang menyebabkan orang tak rasa senang dengan dia ataupun tak selesa, kita gosok gigi. Dan insya-Allah bau itu tak hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin maksud hadis itu berbentuk metafora. Maknanya ada maksud yang bukan pada zahirnya, ada maksud maknawinya yang mengekalkan bau itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tahun lepas saya tengok isu itu menjadi besar. Perbahasan daripada masyarakat, nak gosok gigi boleh tak boleh? Betul tak betul? Jadi kita ni tak gosok. Dahlah pagi pun tak gosok. Ada orang macam tu. Daripada pagi tak gosok. Itu tak boleh, itu lagi makruh. Gosok gigi ni paling kurang sehari 2 kali. Kita kena pastikan paling kurang 2 kali. Kerana hadis daripada Nasa'i, Aisyah menyatakan perbuatan pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila masuk rumah, Nabi gosok gigi. Kita masuk rumah buat apa?
Sunatnya bila kita masuk rumah, kita gosok gigi. Dia masuk lepas bagi salam lah. Lepas bagi salam. Dah bagi salam, kita pergi dapur dulu, pergi bilik air dulu, kita pergi gosok gigi. Maknanya sebab nak bertemu dengan isteri. Ni gigi macam-macam ada, cabai ada, yang tambah hisap rokok pula. Lagilah sunat gosok gigi. Ini itu benda yang penting yang kita ingin sebutkan dalam pembahasan. Nanti insya-Allah dalam slot yang kedua kita akan bincang secara tuntas dalam hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Begitu juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah. Ini kelebihan puasa. Tadi kelebihan siapa? Dapat pintu syurga, pintu yang dinamakan rayyan, kita dapat masuk pintu tersebut. Yang kedua, bau kita di sisi Allah Taala. Mungkin anak kita bertanya, apa kelebihan dia? Dan yang ketiga, as-saumu junnatun. Puasa itu perisai kita. Dalam perbahasan tasawuf, syaitan ini sangat mudah masuk ke dalam anggota badan kita. Bila kita bersyahwat, maknanya kita makan, syaitan bila kita makan banyak, senang dia nak tipu kita. Macam mana kita nak lawan syaitan? Dengan kita berpuasa. Bila kita berpuasa, perut kita kenyang. Mana syahwat kita, dia lapar. Mana dia, kita dapat kenyangkan syahwat kita. So, syahwat kita semua slow je. Nak kata ke orang pun tak larat. Tunggu nanti buka puasa lah. Tunggu malam. Betul tak? Bila kita belum puasa nak kata pun tak semangat. Saya rasa macam tu. Tuan-tuan puasa macam tu tak? Kita nak kata, tunggu, bukan mak tak mau kata tapi tak larat. Malam ni mak kata. Habis buka puasa tu kita kata habis orang. Tapi bila kita tengah puasa kita banyak letih dan itu menutup pintu-pintu syahwat. Itu yang dimaksudkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun. Itu kelebihan yang ketiga. Kelebihan keempat yang disebut dalam hadis. Ini boleh tulis ni, semua adalah hadis. Sahih Ibnu Hibban. Saya kumpulkan dalam Sahih Ibnu Hibban. Ini tuan-tuan boleh tanya. Yang keempat, thalathatun la turaddu da'watuhum. 3 golongan yang tak ditolak doa dia. Siapa dia? Iaitu as-saimu hatta yuftira. Subhanallah. Itu orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maknanya kita puasa pukul 6 sampai 7.30 petang. Sini 7.30, 7.20. Sampai 7.20 dalam tempoh 12 jam lebih itu semuanya doa makbul. Kalau waktu-waktu biasa, bulan-bulan biasa, misalnya ada waktu-waktu tertentu di antara azan dan iqamah. Waktu hujan. Tetapi bulan puasa, duduk di mana pun doa kita mustajab. Sebab Nabi bersabda, thalathatun, maksud 3 golongan. La turaddu da'watuhum as-saimu hatta yuftira. Kita ini dalam dunia ni banyak hajat sangat tuan-tuan dan puan-puan. Banyak hajat. Dan kita gunakan bulan puasa ini, kita fokus kepada doa. Ini power of doa. Doa ini satu benda yang bagi semua orang, dia merupakan jalan kita nak membuang stres kita. Membuang tekanan hidup kita. Sebab kita ni banyak masalah. Dan bila kita luahkan perasaan kita kepada Allah melalui doa, kita rasa tenang sedikit. Betul tak betul? Tambahan kita di bulan puasa, insya-Allah selepas subuh kita berdoa. Sebab waktu selepas subuh waktu barakat juga. Bayangkanlah Nabi bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah Tuhanku, berkati umat aku pada awal subuh mereka. Awal subuh dah barakat. Bulan puasa barakat. Berapa banyak barakat yang kita boleh doa. Kalau duduk dalam masjid, barakat. Maknanya di bulan Ramadan ini kelebihan kita yang keempat, doa kita tak akan ditolak insya-Allah. Kalau ditolak, bukan maksud ditolak dalam mafhum kita. Maknanya Allah simpan untuk kita. Dalam hadis riwayat Hakim, seorang hamba ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Allah kata kepada dia, betul tak ada doa yang kamu doa kepada aku makbulkan? Ya betul, ada. Kita pun macam tu. Ada doa kita doa makbul, betul tak? Ada. Dan ada doa yang engkau doa kepada aku tak makbulkan. Ya ada. Kemudian doa-doa yang tak dimakbulkan itu ditunjukkan dia pada hari kiamat menjadi pahala. Maka dia berkata,
alangkah eloknya semua doa aku tak dimakbulkan. Sebab dia tengok yang dia dapat tu kecil sangat berbanding yang dia dapat di akhirat. Saya bagi analogi dia mudah saja. Ramai kita yang pegawai kerajaan. Di sini ada pegawai kerajaan tak? Cikgu-cikgu ada tak? Okey. Kan kita ada cuti ganti, betul tak? Cuti ganti tu ramai orang tak ambil. Sebab dia simpan untuk dapat masa pencen nanti. Betul tak? Sehari dapat 150. Misalnya kumpul-kumpul, dia punya cuti ganti yang dapat 100 hari. Dapat tak 100 hari? Sampai tak? 100 kali 150 berapa? Cuba kira tengok. Duit semua pandai kira. Berapa? 100 kali 150. Lebih kurang 15,000. 15,000. Sedangkan dia boleh ambil cuti ganti. Tetapi dia tengok 15,000 tu, itu boleh dapat 2 hadiah lagi. Dapat tu aku boleh beli gelang besar lagi. Sampai ke siku dia kata. Jadi dia boleh nampak dan dia percaya dan dia beriman. Dan dia tak ambil cuti ganti tersebut. Dia nampak yang 15,000 nak dapat bila? Pencen tu. Tetapi kenapa dia sanggup tunggu? Begitu doa kita. Cuma malangnya kita ni dengan doa tak apa nak nampak. Terang mana sangat Tuhan nak bagi ni. Kalau kita boleh menghayati konsep duit pencen apa cuti ganti tersebut dengan doa yang tak dimakbulkan, kita tak akan kecewa. Karena dalam hadis sebut begitu, alangkah eloknya doa yang dimakbulkan juga tak dimakbulkan. Sebab Tuhan bagi lebih daripada itu. Dan itu konsep kita berdoa. Tapi kita nak juga ada yang dimakbulkan mudah-mudahan. Tetapi adab kita berdoa, kata ulama tasawuf, jangan fras berdoa. Jangan fras berdoa. Sebab Nabi kata orang yang fras berdoa namanya orang yang gopoh. Orang yang gopoh. Sebab itu dalam hikam dia sebut apa? La yakun sababu ta'akhuril ata mujiban lil ya'si. Janganlah disebabkan doa kamu dilewatkan, dikabulkan, ma'al ilhah, kamu ni berdoa sampai tak tahu nak sebut dah, doa selalu, menjadikan kamu berputus asa daripada berdoa. Sedangkan first kali kita berdoa adalah untuk beribadat, bukan nak kabulkan hajat kita dulu. First kali kita berdoa adalah untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Sama ada tak diterima atau diterima, itu soal yang kedua. Soal yang pertama, kita mengabdikan diri kepada Allah dengan doa. Itu yang keempat, kelebihan dia. Kemudian kelebihan kalau kita berpuasa, kita bagi orang makan. Ini terutamanya kalau orang yang tidak berpuasa, cuti dan sebagainya. Apa kita nak buat? Kita bagi makan untuk orang buka puasa. Nabi bersabda, "Man fattara sha'iman kutiba lahu mislu ajrihi la yanqusu min ajrihi syai'un." Siapa yang bagi orang buka puasa, dia dapat pahala macam dia. Dan saya tengok tu di Mesir, masya-Allah. Di Mesir ni dibuat macam mana? Kalau kita naik teksi jam tengah jalan, ada orang di tengah jalan tu bagi kurma untuk berbuka puasa. Mungkin ada orang kaya upah dia. Sebab memang petang-petang jam di Mesir tu, kawasan Kairah. Dah ada orang yang duk jalan kaki, misalnya mungkin di traffic light tu, dia bagi kurma yang kita tengah jam. Kita mungkin tak bawa makanan. Azan dah nak masuk dah. Ketika itu, subhanallah, pahala kita banyak mana. Tak perlu kita bagi nasi ayam. Kita bagi buah kurma dah cukup mendapat pahala seperti dia berpuasa. Jadi peluang kita di bulan Ramadan, kalau tambahan bagi orang yang tidak berpuasa, kita mendapat pahala puasa free. Iaitu kita bagi orang buka puasa. Apatah lagi, saya yakin masjid ni dah ramai orang derma dah. Betul tak? Maknanya sekali makan di sini berapa buka puasa? Berapa ratus orang? 500? 500 lebih. Dengan Banglanya, dengan Indonesianya. Bangla dia orang Islam, sahabat kita. Kita siapa yang bagi itu, subhanallah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanqusu min ajrihi syai'un. Sedikit pun tak berkurang pahalanya, subhanallah. Tambahan kalau tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada ruang derma dekat Palestin. Tambahan kalau ada ruang derma kepada Syria, itu pahala lebih besar. Bukanlah kita kata derma semua kat mereka, sebahagian. Kerana mereka menghadapi saat yang sangat teruk.
Orang di Syria tuan-tuan dan perempuan makan kotak. Kotak Marlboro tu dia rebus dengan air. Sebab dulu makan daging. Kotak tu kalau kita rebus dia lendiak, jadi lendir. Jadi anak-anak ni nak makan sup, takkan sup kosong. Jadi rebus dengan kotak. Kalau kita ada ruang, sini banyak agensi-agensi yang boleh sampaikan, ada yang follow saya tak terlibat tapi saya bagi cadangan. Kalau kita bagi RM50 pun orang sana makan, alhamdulillah. Saya tengok gambar tu, wanita tu cantik tapi makan dalam tong sampah. Dia kutip makan dalam tong sampah. Kita di Malaysia walaupun teruk macam mana pun, insya-Allah dia punya makan best lagi. Paling teruk ikan kering pun mahal. Nak beli ikan apa? Ikan apa yang kita buat ikan kering apa? Nenas apa? Ikan tenggiri je. Ikan apa? Bukan kurau, satu lagi tu. Yang besar tu. Ikan talang. Mahal talang tu. Itu pun kesian sama Haji. Makan ikan talang. Talang mahal lagi. Ikan bilis pun mahal. Tetapi rakyat di Syria dan Palestin, subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, makanan mereka dhaif. Tambah Syria sekarang, Syria lagi teruk. Syria sangat teruk. Kalau kita ada ruang, dermalah kepada mereka, kerana pahala kita insya-Allah akan digandakan oleh Allah. Dan yang terakhir apa dia? Malaikat berdoa kepada kita. Subhanallah. Inna as-sa'ima idza ukila 'indahu sallat 'alaihi al-malaikah. Orang yang berpuasa bila ada orang makan di sisinya, malaikat berdoa kepada dia. Itu kelebihan dia. Makna kita buat majlis makan, orang yang berpuasa dan orang yang sekeliling dia di masjid khususnya, di tempat-tempat yang lain, di pejabat juga ada majlis buka puasa. Tapi saya galakkanlah kalau kita buka di pejabat, bagilah makanan tu kepada orang miskin sama. Jangan kumpul grup-grup kita aja. Kita kena, orang kata apa, ada peruntukan untuk pengawal keselamatan sikit kat luar tu. Jangan bagi mineral saja. Bagi makanan yang kita makan. Insya-Allah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallat alaihil malaikah. Maksud dia salat ni da'at. Maksud dia malaikat mendoakan orang yang berbuka puasa itu. Sebab kita kena tahu, jangan kita jadi majlis buka puasa kita tu majlis pembaziran. Seperti yang berlaku di hotel. Saya pergi hotel tapi saya tak suka cara begitu. Bila makanan-makanan yang tak habis tu buang begitu. Dan tahun lepas sahaja dikatakan puluhan juta pembaziran daripada makanan yang tak habis di tempat-tempat sedemikian. Buffet dan sebagainya. Sepatutnya mereka mengubah cara. Kalau mungkin di sini ada yang buat catering, ubah cara bagi kepada orang miskin yang luar di sana. Makna yang tak habis tu bagi derma. Nak buang pasal apa? Kenapa kita harus buang makanan-makanan yang kalau sampai ke Afrika semua pakai berebut dan sanggup bergaduh? Kita boleh buang. Saya heran semua makanan yang buffet yang banyak-banyak tu. Tuan-tuan pernah pergi buffet tak? Habis tak? Tak habis pun. Kita nampak masa pukul 6.30 tu. Ni nampak cakotiau ni aku makan cakotiau. Sebelah ni nasi Arab pula. Nasi Arab. Ada air kacang. Air kacang. Bila kita buka puasa, makan air kacang sikit, kurma sikit dengan cakotiau. Yang lain semua tak makan dah. Tengok makan, tak ada apa dah. Macam ular sawah makan lembu. Ular sawah makan lembu seminggu dia rehat. Kalau kita pergi menari depan dia pun dia tak makan. Dia tak bersyahwat ada ular sawah ni. Kita macam tu. Dia makan-makan tu orang suruh ada cakotiau. Tak larat dah. Dhaif. Tapi yang herannya kenapa tak ada sistem? Itu memang sistem tak betul. Makanan yang semewah sedemikian dibuang sebegitu. Sepatutnya bagi kepada orang miskin. At'imul ja'i' kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang lapar makan. Dan itu pahala yang sangat besar. Kita mungkin di Malaysia kita tak dapat merasai sangat. Kes-kes kita terpencil di baling kecil-kecil. Tapi kalau negara lain, kalau di Mesir tuan-tuan dan puan, ada orang mati kelaparan. Di Mesir ada lebih kurang 40 juta orang miskin. 40 juta orang miskin. Yang gaji mereka sebulan RM150. 40 juta, bayangkan gaji RM150. Kita lepasan SPM pun kerja McDonald dapat kat RM1,000 juga.
Mereka gaji cikgu dalam RM200 begitu. Dan mereka ramai lagi yang tak ada penempatan. Makan apa saja. Maknanya kita di Malaysia kita bimbang. Kalau kita tak jaga rezeki ni, takut kita tengok tak ada makanan tu. Padi kurang, semua kurang sebab kita membazir. Sebab itu di hotel mesti ada syariah compliant. Makna dia mesti ada. Dah habis dah. Saya takut dengan surat. Surat cukai, surat saman. Kalau macam surat, Allah, surat apa ni? Berita gembira ke berita sedih? Tengok surat polis, saman. Tengok yang tu surat tak seronok. Surat amat menakutkan. Hatta dalam masjid tengok surat takut surat kena saman apa? Masjid saman kita. Cakap terlebih. Jadi kita tengok apa nama dia, mana dia lupa tadi? Saya tu lupa tu. Dia mesti. Oh, tu lah saya tu lupa tu. Jadi kita tengok pemakanan di Malaysia itu apa dia punca-punca yang kadang-kadang rezeki kita ditarik oleh Allah sebab kita makan hak orang. Makna dia kita belanja, kita tengok penawaran sampai tinggi saya, 100 lebih dan sebagainya. Tetapi mestilah makanan yang terlebih itu diuruskan dengan baik. Kita nak bagi makanan. Di Selangor saja ada 7 juta penduduk. 2 juta orang Malaysia, 5 juta orang luar. Kalau tuan-tuan tengok pergi stesen minyak semua nak pergi jalan apa Gombak, tak tahu. Dia Bangla. Dia tak tahu semua. Dia tahu minyak. Tak apa. Bangla ke Bangladesh ke apa ke semua kita ajak makan bulan puasa. Saya kalau pergi masjid Selangor mesti sebahagian ni orang Bangla dalam masjid. Tapi main Negeri Sembilan tak jumpa orang Bangla lagi. Tak ada. Jadi sebab di sana orang Bangla mereka kan gaji murah. Mereka makan di masjid. Maknanya ya. Oh. Minta maaf ya. Mana kunci dah? Ni ada. Makan kepada orang miskin ini bukan hanya kepada orang Malaysia, kepada semua rakyat yang ada di Malaysia. At'imul ja'i' kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu di antara kelebihan yang disebut yang kita ambil daripada hadis sahih Ibnu Hibban. Masa ada untuk buka soalan? Bukan soalan. Jadi insya-Allah nanti selepas slot yang kedua kita akan bincang semua tentang hukum hakam dan fokus kita slot yang pertama semua kelebihan Ramadan, dan kita ada 15 minit untuk kita buka soalan, dan saya tutup dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan beriman, makna dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan janji-janji Allah semua dia beriman, dia yakin, wahtisaban dia mengharapkan pahala syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antara kelebihannya diampunkan dosa yang lampau. Mudah-mudahan bagi ulama nak kata dosa kecil, tapi bagi saya mudah-mudahan dosa besar pun diampunkan. Tak ada apa yang terhalang kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab isu ni menjadi perbahasan ulama. Dosa kita yang diampun dosa kecil ke dosa besar? Maka khilaf di antara ulama, ada yang kata dosa besar tapi minoriti. Ada yang kata dosa kecil, itu majoriti. Tapi bagi saya rasa untuk Allah ampunkan dosa besar kita tak ada problem sebab dia Tuhan. Macam qasidah yang dikatakan disandarkan kepada Imam Junaid, ilahi lastuli firdaus ahla wala aqwa 'alan naril jahim. Apa dia? Kemudian fahabalita batan apa? Fa in taghfir dunubi fa inna qadhabi fatabi. Jadi dia cerita di situ, kalau apa nama dia, kalau kita tak masuk syurga pun memang tak layak. Kalau masuk neraka pun apa faedah Tuhan? Maksud dia baik masuk kami ke dalam syurga. Ilahi lastul firdaus wala aqwa 'alan nari. Ya Allah Tuhanku, kami tak layak masuk syurga firdaus, tapi tak mampu masuk neraka. 'Alan naril jahim. Allah fahabalita. Maka Allah Ta'ala bagilah satu taubat, taubatan dzambi. Apa taubah? Ya Allah Ta'ala, kurniakanlah taubah kepada aku. Apa kalau Allah tak ampun pun, apa yang Allah dapat? Tak dapat apa pun sebab Tuhan. Kalau kita masuk neraka pun Allah tak untung apa pun. Jadi disebabkan Allah yang Maha Besar, bagilah kami masuk syurga.
Itu bahasa tasawuf. Sehingga orang kata doa ini ataupun zikir ini tak betul. Memang dia bukan zikir tapi dia qasidah. Satu luahan orang terhadap Allah Ta'ala. Dia rasa dia tak layak masuk syurga. Memang tak layak. Kemudian nak masuk neraka pun tak larat. Jadi disebabkan keadaan kita sebagai hamba, fahabali taubatan maka gunakan aku sebagai taubah kepada aku, dan semoga Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita mengharapkan di bulan Ramadan bukan setakat dosa-dosa kecil diampunkan oleh Allah. Kita minta kepada Allah dosa-dosa yang besar yang mungkin kita tak sedari. Yang mungkin kita tak tersebut untuk bertaubat nasuha kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan rahmat Allah, insya-Allah tak ada problem. Karena dosa ini bagi Allah untuk maafkan tak ada masalah. Yang masalah kita nak bertaubat atau tidak mau bertaubat. Jadi kita buka soalan berkenaan slot yang pertama tentang fokus fadilat-fadilat dulu. Jangan tanya hukum lagi. Kalau tanya awal nanti tak best dah. Nanti hukum slot yang kedua. Jadi tanya dulu tentang fadilat, mungkin ada benda-benda yang berkaitan dengan isu-isu yang lain yang berkaitan dengan fadilat Ramadan ataupun fadilat yang bulan Syaban dan sebagainya ataupun permasalahan yang ada di bulan ini, kita buka dahulu. Okey, insya-Allah ada mic Ya, silakan. Ya. 10 rakaat. Okey. Ya. Sekejap, tempat puan dia buat 10 rakaat tarawih. 9 je dah. Jadi 13. Kenapa dia buat 10? Oh, makna nanti dia bagi tambah 10 di rumah sendiri. Boleh. Nanti kita tambah pada tarawih je lah. Tambah tarawih 10 lagi di rumah. Tak ada masalah. Cuma kadang-kadang kita nak cepat, kita nak buat witir ni afdalnya sebelum subuh. Ij'alu akhir salatikum. Jadikan witir ni sebagai sembahyang yang terakhir. Sebab kita takut kita bangun malam lagi. Jadi kita ikut imam witir dengan niat tarawih. Tak ada masalah. Kita imam tarawih. Kita niat imam witir. Kita niat tarawih. Kita niat tarawih, kita tambah satu. Sebab kita nak dapatkan witir tu yang waktu subuh. Kalau kita memang bangun waktu subuh lah. Kalau kita tak bangun, tak apalah, buatlah witir masa tu. Sebab witir, ya. Jadi kalau kita niat tarawih bersama dengan witir imam, kita hanya perlu tambah 8 saja. Nanti sebelum subuh kita buat witir 3 rakaat. Sebab witir ni yang paling afdal. Kalau kita mampu bangun sebelum subuh, buat sebelum subuh. Kalau tak mampu bangun, makna kita ni dah try dah, tapi tak bangun-bangun juga, maka digalakkan buat sebelum tidur. Jadi tak ada masalah. Sebab dalam mazhab Syafi'i berlainan niat tidak memberi kesan dalam jamaah. Misalnya saya sembahyang maghrib, orang tu sembahyang sunat maghrib, kita masuk lewat, dia buat solat ba'diyah, kita boleh ikut orang yang buat solat ba'diyah. Berlainan dalam mazhab Hanafi dia tak bagi berlainan niat. Kita dalam mazhab Syafi'i dalam bab ni ringan sikit. Tak boleh ikut siapa dia? Sembahyang jenazah ya. Kita dah masuk lewat zuhur tak sembahyang, kita pergi ikut orang sembahyang jenazah. Sebab jenazah sebenarnya dia bukan sembahyang, dia doa. Cuma dinamakan sembahyang sebagai majas. Sebab kita ada rokok. Tak ada rokok, tuan-tuan. Jadi kita pergi ikut orang sembahyang jenazah, itu tak sah. Kerana perbuatan dia tak sama dengan solat yang lain. Sebab sembahyang jenazah hanya bertakbir. Sebab itu dalam mazhab Hambali dia kata apa? Sembahyang jenazah itu adalah doa, bukan solat. Sebab solat dia ada rokok sujud. Tapi sehingga orang dia tak pernah sembahyang jenazah, dia cover. Bila imam tu sebut takbir yang kedua, Allahu Akbar, dia pun rokok. Jadi kau sakit pinggang kena cover sikitlah. Jangan tunjuk tak operatif sangat. Ada benda yang kita kena cover Okey, ada soalan ya? Muslimin? Okey, silakan puan. Ya. Ya. Boleh.
Sebab Al-Quran telah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Ulama, sebagai ulama menguraikan, kalau kita nak minta berdoa, sunat siang tu puasa terus. Sebab Tuhan kata, mintalah tolong kepada Allah dengan bersabar. Maka ulama tafsir menterjemahkan sebagai puasa. Ramai orang buat macam tu, kalau di pondok-pondok macam tu. Kalau mereka nak sembahyang hajat waktu malam, puasa tu siang tu dia puasa. Sebab Tuhan berfirman, wasta'inu bis-sabr. Dan doa yang mustajab ini tak khusus pada Ramadan saja, untuk orang berpuasa juga. Sebab itu ada orang yang dia masya-Allah kata dia nak mesyuarat, dia nak sampaikan pandangan dia kepada orang, dia berpuasa. Supaya pandangan dia tu dapat diterima. Sampai nak sampaikan pandangan dalam mesyuarat pun dia puasa itu. Itu masya-Allah orang yang hebatlah. Orang yang hebat dan macam tu. Jadi kalau anak kita nak exam, kita berpuasa, itu digalakkan dengan nas Al-Quran. Jelas Okey. Tak bidah apa? Okey, ada soalan lagi? Belakang tak ada. Jangan takut, jangan malu. Tuan-tuan main jauh. Semua orang Negeri Sembilan kan? Semua orang Nogeri kan? Ada orang mana? Oh, jauhnya. Afrika tak ada Datang dari Johor. Duk Sembilan, asal orang Johor. Boleh cakap Negeri Sembilan lah. Alhamdulillah. Ya, silakan. Dia benda itu menjadi satu kefahaman di mana kita duduk. Tapi kalau kita di rumah, kita buka dulu. Sebab barakatnya pada mempercepatkan buka puasa. Tapi kalau kita di masjid, tunggu tu salah, tunggu apa? Tunggulah Bilal. Tapi kalau kita nak, orang kena nak kedah ke rumah tu, tak ada masalah apa. Sebab zahir hadis tersebut merujuk kepada awal. Tapi saya minta maaf tersebut. Ada sahabat Nabi Ibnu Umar, dia berpandangan kalau tak berbuka puasa dengan makan, berbuka puasa dengan isteri pun boleh. Dia fikir itu afdal juga. Tapi tengok bagi lain clear lah. Kalau anak ramai tak lain clear. Kata Pok pergi mana? Pok buka puasa tempat lain. Itu pandangan Ibnu Umar. Itu haram je dah. Mana boleh buka puasa yang rokok? Rokok kalau makruh pun tak, dia bukan benda yang kita buka. Tapi kalau kita tengok di Kuala Lumpur, bukan sekat orang lelaki isap rokok. Orang perempuan ni, macam tu. Lah ni rokok dia jadi satu benda yang menghilangkan stres. Jadi kalau kita pergi ke restoran yang buka puasa, kita akan dapati orang perempuan buka puasa dengan rokok tu. Ataupun shisha, ataupun vape. Makna rokok sekarang ni bukan lagi kebudayaan orang lelaki. Di Kuala Lumpur lah, di Negeri Sembilan mungkin tak ada. Negeri Sembilan insya-Allah. Tapi di Kuala Lumpur kalau kita pergi restoran, orang perempuan dah isap. Dan tak ada pahala apa pun. Sebab kita berbuka dengan benda yang haram. Saya dapat pahala apa? Pahala buka puasa tak ada. Dapat dosa dah sebab kita macam tak meraihkan buka puasa tersebut. Isap dah lewat sikit, ke 8 ke. Jangan kita tunjukkan buka puasa tu dengan rokok. Penuh asap. Rokok ni nak cerita bagi tuan-tuan dan perempuan, sumbangannya terhadap negara sangat besar. Kerana mencecah lebih daripada 500 juta ringgit setahun. Makna pembaziran kita terhadap benda haram sangat kuat. Kalau orang tak isap rokok, 500 juta tu dapat dijimatkan. Itu belum campur vape dengan shisha lagi. Kalau campur kesemuanya boleh mencecah 1 bilion. Tak payah buat GST, isap ambil rokok je. Tapi nak buat macam mana kita punya rokok? Kalau tak ada rokok, tak adalah bola. Bola pun hidup dengan rokok. Semalam siapa menang? Saya sebab Kedah tak masuk. Alah tengok. Menang apa? Tu lah. Yalah, semua pemain import dalam tu. Kalau saya ada pun menang. Sebab kuat-kuat semua orang tu. Beli habis yang kuat-kuat. Tak apa nak aci. Okey. Ada soalan lagi? Yang belakang ada mic kan? Ada mic?
Kita ada masa sikit. Okey, silakan puan. Boleh. Dia puasa umum. Tetapi jangan kita niat benda itu adalah benda yang wajib kepada kita. Maknanya di bulan Rejab dan Syakban, ulama mengharuskan puasalah sebaik mana kita boleh buat. Ada kita dengar kepada dalam buku ni ada. Saya syorkan. Kalau ada saya bawa sikit, 3 buah saja bawa. Jadi menceritakan dia macam ni, yang kata tak boleh tu kalau kita i'tiqad Nabi buat dan sebagainya. Tetapi dalil umum menunjukkan keberkatan ada waktu Rejab dan Syakban. Jadi kita puasa tu kerana kita nak mengambil keberkatan. Tak ada bid'ah apa. Betul. Puasa sebab keberkatan dia. Ya, tak ada bid'ah apa, insya-Allah tak ada bid'ah apa. Nak puasa pun bid'ah. Ada soalan lagi? Ada masalah lagi ni? Silakan puan. Witir, ya. Macam mana kita sembahyang witir 2 rakaat? 3. Oh, kita nak batalkan. Kemudian kita nak Rasulullah malam-malam buat 11. Ya. Boleh, tak ada masalah apa. Sambung sikit, tak ada masalah apa. Dia witir di mana dia waktu dia selepas Isyak. Cuma eloknya buat tengah malam itu je. Saya buat semua sebelum subuh tidur. Jadi kita selepas Isyak tu kita buat terus. Takut apa? Takut kita tidur tak bangun dah. Ya. Tak ada masalah, tak perlu ulang witir, kita sambung tahajud saja mengikut pendapat yang terkuat. Tak perlu. Okey. Ada soalan lagi? Muslimin tak ada soalan apa? Asyik, silakan puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, betul. Ya. Sudah tentu berkurang sikit, tapi Quran tu dapat apa? Sebab di sini Quran yang afdal apabila kita melihat kepada mushaf. Menghafal dan membaca dengan mushaf lebih afdalnya membaca dengan mushaf. Handphone tu tak dinamakan mushaf. Okey? Sebab dia alat dia seperti beg yang bawa banyak alat. Quran pun ada, dalam tu pun ada. Jadi pahala kita tak dapat, tetapi mestilah fadilatnya. Tapi pahala kita tak tahu macam mana. Cuma fadilat dia tidak samalah mushaf dengan handphone. Sebab kita tak namakan handphone tu mushaf. Tetapi tak salah ada Quran dalam handphone. Sebab tu kalau kita bawa handphone dalam bilik air, sunat kita tutup dan kita simpan dalam tempat yang selamat, dalam poket kita kan dan sebagainya. Sebab dalam tu ada Quran. Tapi tak disyaratkan ada wuduk. Sebab dalam mazhab Syafi'i dia kata apa? Kalau dalam beg kita tu ada macam-macam, ada Quran, ada yang tu, ada yang ni, maka kita bawa tu bukan kita bawa Quran, kita bawa beg. Jadi tak apa, tak ada wuduk. Macam tu juga kita dalam handphone, kita ada banyak dalam ni, ada WhatsApp, ada email, ada Quran, maka hukum dia tidak mengambil mushaf. Jadi sudah tentu pahalanya, bukan pahala dia panggil fadilat. Fadilat dia berkurang. Pahala kita tak tahu, mungkin Allah bagi di ataskan keikhlasan kita. Jadi kita baca, tak ada masalah. Silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa? Hari apa? Aisyah, okey, Aisyah, ya. Hari Syak ni masuk apa? Hari Syak ni bila tak ada laporan macam kita tak ada syak apa dah. Sebab kita diumumkan oleh pemohor raja-raja. Hari Syak ni waktu zaman dulu tu. Mata dia anak bulan tak nampak. Tapi ada seorang mendakwa, saya nampak dalam bulan. Itu hari Syak. Ketika itu tak boleh kita puasa.
Okey. Tetapi zaman sekarang di Malaysia lah, wakil Malaysia tak ada hari Syak. Sebab kita akan dengar Raja akan menyampaikan pada 5 hari bulan. Jadi dia kata esok kita puasa ataupun lusa kita puasa. Jadi tak nak Syak dah. Tapi kalau berlakulah di tempat tertentu, maka tidak boleh berpuasa. Tapi kena tahu tu definisi hari Syak, maksud dia anak bulan tak nampak, tapi ada orang mendakwa dia nampak. Kita zaman sekarang ni tu dia ada ilmu falak, tengok terang-terang lagi 14 negeri tengok. Nak Syak kat mana ni? Tak ada Syak lah. Tu kehebatan umat Islam. Mohon tangguh. Okey, kita tangguh dulu sebab ada sarapan. Ada sarapan. Sarapan pun termasuk dalam sunnah-sunnah hasanah. Jadi pergi makan dulu. InsyaAllah. Wallahu a'lam.